Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Raudatus Salihin Masjid Lama Kampung Kundang, yang dihormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah yang tidak terhingga atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita termasuk dalam salah satu taman-taman syurga, majlis-majlis ilmu, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah amal kebaikan kita, timbangan baik kita ketika bertemu dengan Allah fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Semua muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Yang bermaksud bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, manakala bagi golongan perempuan juga ada peninggalan pusaka, harta pusaka, bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak, iaitu bahagian yang telah ditentukan, yakni difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-36. Tuan-tuan puan-puan yang ada kitab boleh rujuk dalam kitab ke surat 36. Bagi yang tiada kitab boleh lihat di layar hadapan, kita akan pancarkan kitab dalam bentuk PDF. Masih lagi dalam tajuk besarnya, iaitu tentang sumber hukum faraid. Bila sebut tentang hukum faraid, hukumlah, sebut tentang hukum, imam-imam mujtahid memerlukan dalil untuk menentukan hukum taklifi yang 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Dalam menentukan hukum-hukum taklifi ini, maka para imam mujtahid memerlukan dalil. Yang lepas kita dah bincangkan tentang dalil-dalil Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, dalam surah An-Nisa juga ayat yang ke-176. Dan yang lepas kita dah masuk sedikit 2 buah hadis berkait dengan
hukum, untuk mengistinbat hukum, sumber hukum berdasarkan hadis. Sumber yang kedua terbesar. Sumber pertama Al-Quran. Sumber yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita masuk hadis yang ketiga, sumber faraid, sumber hukum faraid yang kedua, iaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ketiga. An Ibnu Buraidah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha yang bermaksud daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek 1/6 apabila si mati tidak mempunyai ibu. Ini sumber hukum. Bila kata sumber, nak menentukan bahagian kepada ahli waris, kena ada dalil. Dan ini dalilnya menunjukkan bahawasanya nenek merupakan ahli waris. Cuma bersyarat, iaitu syaratnya apa? Kena tiada ibu. Jika ada ibu, maka nenek tak dapat. Syarat nenek nak dapat mesti kena ibu mati dulu, barulah nenek ni boleh dah dapat. Kita buat lakaran untuk nak bagi nampak mudah faham. Si mati bernama Sidik. Sidik lagi ustaz ni. Sidik ni dia ada ibu dan juga bapa. Bapanya bernama Aziz. Ibunya bernama Ros. Ros pula ada ibu dan bapa. Bapanya bernama Ali. Ibunya bernama Murni. Murni lagi. Aziz pun begitu juga. Ada bapa dan ada nenek. Nenek yang bernama, siapa kita nak bagi nama ni? Lin. Nama moden sikit lah. Datuk Sidik ni daripada bapa bernama, apa lagi nak letak nama? Ramli. Okey. Kita sudah maklum bila kata waris yang dikatakan datuk dan juga nenek. Datuk hanya sebelah bapa sahaja dikira sebagai waris. Bermakna Ali ini bukan waris kerana dia datuk sebelah ibu kepada Sidik. Ni si mati. Sidik ni mati. Bila Sidik mati, ada bapa Aziz, ada ibu Ros. Maka datuk dan nenek yang termasuk sebagai waris, siapa? Murni, Lin, Ramli, juga senarai waris. Tetapi mereka ini terhalang disebabkan Sidik ini ada ibu dan juga bapa. Siapa dia? Aziz dan juga Ros. Kita cerita dalam hadis yang ketiga ini berkait tentang nenek. Nenek dapat 1/6 ketika mana si mati ini tidak ada ibu. Misal kata, Sidik mati, Ros meninggal dunia. Ros meninggal dunia, yang ada waris adalah Aziz, kemudian Ramli, Lin dan juga Murni. Ini semua senarai waris, tetapi tak semua dapat. Siapa yang akan dapat? Aziz akan dapat kerana bapa kepada Sidik. Nenek yang dikatakan tadi syarat tidak ada ibu baru dapat. Jadi nenek yang mana ni dapat? Adakah Murni, adakah Lin, ataupun kedua-dua nenek ni dapat? Nenek ni special. Nenek dua-dua dapat.
sebelah bapa dapat, sebelah ibu dapat. Ada pun datuk, hanya sebelah bapa sahaja waris. Sebelah ibu bukan waris. Jadi nenek dekat sini yang dapat hanya murni. Ada pun lin tak dapat. Ada pun lin dia tak dapat. Ramli lagi tak dapat lah. Kerana Siddiq ada bapa bernama Aziz. Maka Ramli tak dapat, lin juga tak dapat. Yang dapat siapa? Murni, nenek sebelah ibu. Ini misal kata Ros tiada, Aziz ada. Andai misal kata Ros tiada, Aziz juga tiada. Bermakna Siddiq tak ada ayah, tak ada ibu. Yang ada cuma datuk sebelah bapa, iaitu Ramli, nenek sebelah bapa, iaitu Lin, dan juga nenek sebelah ibu, iaitu Murni. Jadi ketiga-tiga ni adalah waris. Ketiga-tiga ini adalah waris. Ramli mengambil tempat Aziz. Kemudian Lin yang dikatakan nenek ni tadi dengan syarat tiada ibu, maka dia akan dapat 1/6. Adakah Murni 1/6, Lin juga 1/6? Tidak. 1/6 ini dikongsi dengan dua orang nenek ini. Dikongsi. Bermakna dekat sini akan dapat 1/12. Yang ini juga akan dapat 1/12. Ada baki? Ada 10/12 hak Ramli. Habis dah harta pusaka. Ini misal kata kedua-duanya tiada ayah dan juga ibu kepada si mati, tiada. Maka kedua-dua nenek ni akan dapat. Jadi apa yang boleh kita rumuskan? Kita boleh rumuskan dekat sini bahawasanya nenek ibu ni yang bernama Ros, dia boleh menghalangi kedua-dua nenek. Ada sahaja Ros, bermakna Lin tak dapat, Murni juga tak dapat. Tetapi andai misal kata Ros ni tiada, Aziz ada, jadi nenek yang dikatakan dapat tadi hanya Murni sahaja. Lin tak dapat kerana dihalangi oleh Aziz. Jadi kaedah tu kita kena nampak beza. Memang betul dua-dua nenek ni boleh dapat serentak dengan syarat si mati tak ada bapa, tak ada ibu. Kalau si mati ada ibu, tak ada bapa, bapa ni tak ada, bermakna dekat sini Siddiq mati, Aziz pun mati. Kemudian waris yang ada Ros, Murni, Lin dan juga Ramli. Siapa yang akan dapat? Hanya dua orang. Siapa dia? Ros dan juga Ramli. Lin dan juga Murni tak dapat. Kerana apa? Kerana dihalangi oleh Ros. Jadi ibu ni dia menghalang kedua-dua nenek. Ni untuk bahagian nenek. Tapi nenek sebelah bapa dia dihalangi oleh ibu dan juga bapa. Nenek sebelah ibu hanya dihalangi oleh ibu sahaja. Bermakna andai misal kata Aziz ada, Ros tak ada. Ros tak ada, meninggal dunia dulu. Aziz ni ada. Kemudian Ramli juga ada, Lin ada, Murni ada. Yang dapat siapa? Aziz dapat, Murni akan dapat. Kerana Murni ini hanya dihalangi oleh Ros sahaja. Adapun Lin, walaupun dia ada, nenek juga, tetapi dia dihalangi oleh Ros dan juga Aziz. Kalau Ros ada, dia tak dapat. Kalau Aziz ada, dia pun tak dapat. Kalau dua-dua ada, lagilah tak dapat. Kalau salah seorang pun ada, dia tak dapat. Bermakna kalau dua-dua pun dia tak dapat. Ini untuk bahagian nenek. Dia agak keliru sikit. Kalau ibu senang. Ibu ni ada je dapat. 5 waris yang mesti dapat. Jika tiada perkara yang menghalangi dia. Bapa, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Tapi datuk kita senang ingat datuk sebelah bapa. Cucu kita senang ingat cucu sebelah anak lelaki. Tetapi nenek ni dia dua-dua dapat. Cuma keadaan tu bagaimana? Macam tadi. Ada ibu, dua-dua nenek tak dapat. Tak ada ibu, ada bapa, nenek sebelah ibu saja dapat. Nenek sebelah bapa tak dapat. Tak ada ibu, tak ada bapa, dua-dua nenek dapat. Berkongsi daripada 1/6.
Hadis yang keempat. An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al-mauludu waritha. Daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, iaitu mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Ini dalam bab janin, nanti kita akan jumpa pada muka surat berapa? Ujung. Jauh lagi. Antara tajuk-tajuk terakhir. Muka surat 300 lebih tak silap saya. Cuma secara ringkas. Secara ringkas, adakah anak dalam janin dikira waris ataupun tidak? Perbahasan ulama. Dan ada ketetapan syarat-syarat nak menjadikan janin ini sebagai waris, ada syaratnya. Syaratnya antaranya, ni secara ringkas. Nanti kita akan masuk lebih terperinci dalam bab hal anak dalam janin, adakah dikira waris ataupun tidak. Secara ringkas, syaratnya anak tu mestilah anak yang memang sah, anak kepada bapanya yang mati, bukan anak luar nikah, bukan anak li'an, bukan anak hasil zina dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Mesti anak yang sah daripada bapanya yang mati, walaupun masih dalam perut, dalam rahim ibunya. Ini nak dikatakan syarat untuk dia dikira waris. Itu syarat yang pertama. Antara syarat lain, Allahumma salli ala Muhammad, kelahiran dia tidak lebih daripada 6 bulan selepas kematian bapanya. Contoh, kita buat lakar. Faraid ni dia kena lakar, baru kita nampak gambaran. Kalau tak lakar, nanti kan masuk kanan keluar kiri. Okey, ini pun dah masuk kanan keluar kiri. Tak masuk langsung pun ada. Allah Rabbi, tak apalah. Duduk majlis ilmu pun mudah-mudahan dapat rahmat. Tak apa. Manusia ni, orang menuntut ilmu dia ada macam-macam jenis. Ada yang datang sungguh-sungguh belajar. Itu yang terbaiklah. Bawa kitabnya, bawa pennya, catat. Dia sungguh-sungguh. Ada yang datang tu dia dengar saja. Dia tak faham pun. Pun dikira juga berada dalam majlis ilmu. Ada yang datang tu tidur. Tidur kat belakang tu. Faham dia. Dapat juga pahala. Pahala berada dalam majlis ilmu. Tak apalah, walaupun tak faham. Tapi ini antara subjek faraid, ini antara masalah isu semasa global. Kenapa saya kata global? Seorang ustaz, kalau tuan-tuan lihat di Facebook, nama Facebooknya Ustaz Abu Usamah. Antara guru ustaz yang aktif dalam kuliah dakwah faraid. Dan dia merupakan salah satu, nak kata ahli jawatan kuasa tu tidak, tetapi dia antara ahli yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat umum di Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Jadi dia kata antara soalan-soalan yang paling banyak ditanya oleh masyarakat, oleh umat Islam, yang dia ni nak kena jawab, adalah berkait tentang faraid. Kita nampak macam jarang dengar orang tanya, sebab faraid ni mungkin boleh jadi satu perkara yang aib bagi dia nak cerita dengan orang. Boleh jadi aib bagi dia. Boleh jadi dia nak, bila dia cerita, dia akan membuka kepincangan dalam keluarga dia. Jadi tempat nak bertanya, Jabatan Mufti je lah tanya. Jadi semua tanya ke situ, boleh dikatakan antara soalan yang paling banyak ditanya di kalangan orang Islam adalah berkait tentang faraid. Syekh Said Saltun, guru kepada guru saya juga, Ustaz Harun Nizam bin Mat Husin. Gurunya Syekh Syed Saltun antara ahli jawatan kuasa Darul Ifta, Jabatan Mufti satu Mesir. Kalau kita ni Jabatan Mufti negeri-negeri, tetapi Jabatan Mufti satu Mesir, rakyatnya berpuluh juta, beratus juta. Bilangan orang Malaysia di Semenanjung lebih kurang rakyat Mesir di Kahirah sahaja.
Jadi boleh bayang besar mana Mesir tu. Dia juga ada mengatakan antara soalan-soalan yang sering ditanya adalah berkaitan tentang isu faraid. Ini masalah umat global. Mana-mana tempat jabatan-jabatan mufti, mereka akan kata antara soalan yang sering ditanya berkaitan tentang faraid, selain daripada soalan-soalan tentang cerai, tentang talak, tentang rujuk dan sebagainya. Jadi isu ni isu yang global. Masalah yang sering banyak berlaku, cuma orang tak bercerita sesama dia. Sebab mungkin boleh jadi aib bagi dia dan juga keluarga dia. Jadi berkait tentang janin tadi. Ini sidik lagi. Dia ada isteri bernama Murni. Dan dia ada seorang saudara lelaki. Saudara lelaki kepada Sidik, saudara seibu sebapa lelaki. Saya bagi singkatan SIBN. Saudara seibu sebapa dan lelaki dengan Sidik bernama Aziz. Murni ni sedang mengandung. Saya buat bulat ni makna buruk je lah. Nama anak ni kita bagi nama Ali. Contoh, Sidik ni mati, meninggal dunia tahun bulan 1 2024. Baru je semalam ni. Kalau ada nama Sidik, minta maaf, tak ada kaitan. Baru semalam meninggal. Dan due date jangkaan Ali ni lahir pada bulan 6 2024. Jadi sekarang dikira waris ke tidak menurut syarat yang pertama tadi? Anak yang sah dia, dengan sebab pernikahan antara Sidik dan juga Murni. Syarat yang kedua, dia lahir kurang daripada 6 bulan selepas kematian bapanya. Bapanya mati tahun 2024 bulan 1. Dan dia ni akan lahir, Ali akan lahir bulan 6 2024. Bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 bulan. Cukup syarat. Dan syarat yang ketiga, mesti Ali ini lahir dalam keadaan ada tanda-tanda dia hidup. Ni berdasarkan hadis ini. Ada suara. Lahir seminit je lahir. Ada suara nguek. Ada pergerakan. Nampak tangannya bergerak, kaki bergerak. Dia dah dikira sebagai waris. Dia sebagai waris. Penting ke tidak untuk tentukan? Penting. Kerana dia akan mempengaruhi bahagian waris-waris yang lain. Kita buat andaian. Andai misal kata Ali ini gugur, maka dia bukan waris. Kerana tak ada tanda dan tidak lahir. Atau dia lahir dalam keadaan tak ada pergerakan, tak ada suara. Lahir-lahir sunyi, sepi dan tak ada gerakan. Maka dia tidak dikira sebagai waris. Jadi dua keadaan kita boleh menganggarkan. Satu Ali hidup, satu Ali mati. Andai Ali ini hidup, berapa bahagian Murni? Murni akan dapat 1/4. Kerana status Sidik yang mati ini ada anak iaitu bernama Ali. Itu andaian pertama. Andaian yang kedua, Murni akan dapat berapa? 1/8. Andai misal kata Ali ini hidup. Kalau Ali ini mati, sama ada mati dalam atau lahir tak ada tanda dia hidup, maka Murni dapat 1/4. Banyak sikit. Tetapi andai misal kata Ali ini hidup, walaupun sekejap, seminit saja, ada nguek, maka Murni tak dapat 1/4, dia dapat 1/8. Kerana status Sidik ada anak. Jadi Aziz ni dia ada dua kemungkinan juga. Iaitu kemungkinan pertama dia dapat dan kemungkinan kedua dia tak dapat. Dapat apa? Dapat asabah, baki. Kalau misal kata Ali ini tiada, gugur dalam rahim Murni, maka bahagian Murni akan dapat 1/4. Kerana status Sidik tidak ada anak. Ni anak lain tak ada, anak seorang ni je ada dalam janin. Maka bakinya berapa? 3/4 akan dapat dekat Aziz. Ini andai kalau misal kata Ali tiada, mati. Andai misal kata Ali ni hidup, iaitu lahir-lahir, nguek. Mana Murni ni tak dapat 1/4, dia akan dapat 1/8.
1/8. Dan Aziz ni dapat ke tidak? Tak dapat. Aziz tak dapat, akan mahjub kerana ada Ali. Dan Ali dapat berapa? Bakinya berapa? 7/8. Kita akan cakap nanti kalau misalnya kata Ali ni dia hidup seminit je Ustaz, lepas seminit dia mati. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau lah misalnya kata keadaan begitu, ya, Ali ini hidup tetapi sekejap, dalam sekitar 5 minit, 10 minit. Lepas tu doktor kata dah tak ada nyawa lagi, dah meninggal dunia. Bermakna Ali ni waris ke tidak? Waris, kerana cukup syarat-syaratnya. Dia lahir, dia anak yang sah, kemudian lahir sebelum 6 bulan dan ada tanda-tanda dia hidup. Jadi kita akan beranggapan siapa warisnya akan dapat? Murni dan juga Aziz. Betul. Hakikatnya kita akan nampak natijahnya dua orang warisnya akan dapat juga. Cuma dia berbeza bahagian. Andai misal kata Ali tak ada, Ali memang tak ada, bermakna Murni dapat 1/4 dan Aziz dapat 3/4 baki asabah. Andai misal kata Ali ni ada tapi mati lepas 5 minit, bahagian Murni dapat 1/8. Kemudian Ali ni dia akan berada di tempat Siddiq. Ali dekat sini, siapa waris yang ada? Ibu bapanya, ibunya Murni ada. Bapanya Siddiq, Siddiq dah mati dah. Ada tak adik-beradik Siddiq? Ada. Siapa? Aziz tadi. Jadi kita kena kira kematian kedua pula. Sebab Ali ni hidup sekejap je, 5 minit je. Lepas tu dia mati. Maka kita kena kira bahagian Ali pula. Ali mati, siapa waris yang ada? Dia ada pasangan tak? Tak ada. Kecil lagi, lahir. Baru 5 minit tengok dunia, meninggal dunia. Anak pun tak ada. Yang ada cuma ibu. Ibu dapat berapa dalam keadaan begini? Si mati, tak ada anak. Ibu dapat 1/3. Dan ada tak baki? Ada berapa? 2/3. Dapat kepada siapa? Dapat kepada Aziz. Jadi sama ke tidak? Yang mana bila kita kira kalau Aziz ni tiada langsung, tak dianggap sebagai waris, cuma dapat 1/4 Murni dan bakinya 3/4 Siddiq. Dengan keadaan satu lagi, Ali ada tapi mati lepas 5 minit mati. Murni akan dapat 1/3, manakala Aziz dapat 2/3. Sama ke tidak dengan yang atas? Lain. Yang atas Murni dapat 1/4, Aziz dapat 3/4. Sebab Ali ni mati, tak dianggap sebagai waris. Yang bawah Ali ni dianggap waris tetapi mati lepas 5 minit. Murni dapat 1/3, manakala Aziz dapat 2/3. Bahagian Ali ini tadi yang mana baki daripada berapa? 7/8. Dekat sini bahagian Ali 7/8 daripada harta Siddiq. Kita akan nampak, sama je Ustaz, dua-dua ni dapat juga. Ya, tetapi bahagian mereka berbeza. Dan di sini kita nampak Ali mewarisi harta Siddiq. Dan di sini kita nampak Aziz bukan mewarisi harta Siddiq, dia mewarisi harta Ali. Dia mewarisi harta anak saudara dia, bukan mewarisi harta abang atau adik dia yang bernama Siddiq. Okay, jelas? Ini bagi bahagian anak dalam kandungan. Tak ada syarat tu, bermakna anak dalam janin itu tak dikira sebagai waris. Hadis yang kelima. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatil minal mirathi syai'un, rawahu an-Nasa'i. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada bagi seseorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Ini dalam bab nanti kita akan jumpa penegahan pusaka 3 perkara. Salah satunya tentang pembunuhan. Sebut tentang pembunuhan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa jua jenis pembunuhan, maka yang membunuh itu akan terhalang mewarisi harta yang dibunuh. Contoh,
Saya buat gambaran lagi. Ini sidik. Ini bapanya bernama Ramli. Sidik ni ditakdirkan Allah, na'udzubillah, dia membunuh jiran dia. Ni jiran dia bernama Abu. Jadi Abu ni matilah. Dan Sidik ni dikenakan hukuman penjara. Dalam proses perbicaraan lagi lah dipenjarakan. Belum disabitkan lagi sama ada mati ataupun tidak, dihukum gantung ataupun tidak. Masuk penjara Sidik ni. Lepas seminggu masuk penjara, bapanya Ramli sedih. Jadi tak selera nak makan, jatuh sakit, meninggal dunia. Ramli ni mati, meninggal dunia. Sidik ni dapat tak pusaka Ramli? Dapat ke tidak? Ada yang cakap tak dapat, tapi saya dengar ramai cakap tak dapat. Jawapannya dapat. Jawapannya dapat. Kerana Sidik bunuh jiran dia, bukan bunuh bapanya. Kalau dia bunuh bapanya, dia bunuh Ramli, barulah Sidik tidak boleh mewarisi harta Ramli. Andai misal kata Sidik ni ada bapa dan ada ibu bernama Ros. Ini ibu, bapanya bernama Ramli. Sidik ni bunuh Ramli, na'udzubillah. Sama ada sengaja ataupun tidak, maka Ramli ini mati. Sidik ni dapat tak mewarisi harta Ramli? Tak dapat. Lepas seminggu Ramli mati, Ros pula mati kerana rindu dengan suaminya. Makan tak lalu, mandi tak basah, sakit, meninggal dunia. Lepas 5 hari Ramli mati. Sidik dapat tak mewarisi harta Ros? Dapat. Jadi faham kan maksud pembunuh tu macam mana? Yang membunuh pemilik harta. Anak bunuh ayah, anak tak boleh mewarisi harta ayah. Dia boleh mewarisi harta orang lain. Dia boleh mewarisi harta maknya kalau maknya mati kemudian. Macam ni. Ayah bunuh anak, ayah tak boleh mewarisi harta anak, tetapi ayah boleh mewarisi harta isteri dia. Ayah boleh mewarisi harta ayahnya, boleh mewarisi harta ibunya. Jadi yang dikatakan penegahan dalam bab pusaka ini dengan sebab bunuh adalah orang yang membunuh itu waris kepada si mati. Dia tak boleh menerima harta pusaka. Sekalipun pembunuhan tersebut pembunuhan yang tidak sengaja. Nanti kita akan masuk dalam bab pembunuhan, panjang perbahasannya. Sampaikan satu keadaan, seorang anak ini dijatuhkan bersalah kerana mengedar dadah. Mati, mandatori, hukuman gantung sampai mati. Yang menjadi saksi, yang menjadi hakim perbicaraan itu bapa kepada orang ni yang disabitkan bersalah. Jadi bapa ni memutuskan keputusan sebagai hakim, dihukumkan mandatori, gantung sampai mati, disabit bersalah. Anaknya ini salah tak bapa ini menjatuhkan hukuman? Tidak. Tetapi dalam konteks ini juga bapanya terhalang mewarisi harta anak ini tadi. Sampai tahap macam tu. Islam nak jaga harta yang masuk dalam poket kita sampai sebab pembunuhan saja, tak kira apa jenis pembunuhan, sengaja ataupun tidak, maka dia terhalang. Itu kalau bapanya jadi hakim. Andai bisa kata hakim orang lain, bapanya sebagai saksi sahaja. Saksi perbicaraan, menjadi saksi, mengatakan kepada hakim, saya memang menjadi saksi melihat anak saya mengedar talak. Anak ni dikenakan hukuman mandatori, gantung sampai mati. Mati anak ni, bapa ini tak boleh mewarisi harta anak. Sama juga keadaan tak sengaja, anak ni bawa kereta bersama dengan bapanya atas kecuaian anak ni. Kecuaian, bila kata kecuaian, sengaja langgar lampu merah, sengaja berlumba dan sebagainya, berlaku kemalangan, mati bapa dia tak mati, dia terhalang daripada mewarisi harta bapanya. Macam mana nak tentukan Ustaz sama ada sengaja ataupun tidak, sama ada terhalang ataupun tidak?
Dari segi hukum fiqh, secara asas umumnya semua jenis pembunuhan terhalang. Tetapi kita dalam konteks kita di negara Malaysia, kena rujuk di mahkamah syariah untuk hakim menentukan sama ada anak ini dikategorikan sebagai pembunuh ataupun tidak kepada bapanya. Dekat situ baru boleh menentukan sama ada anak ini waris ataupun tidak. Hadis yang ke-6, satu lagi. Dah habis sampai sini saja. Ada soal jawab. Nak soal pun tak tahu nak tanya apa. Ada. Kita berhenti sampai sinilah, insya-Allah. Ya. Anaknya Aminah. Anak perempuan, alhamdulillah. Bagus soalan ni. 16 hari bulan 1. Mana tadi? Tadi laki anaknya kan. Ni kita nak kira anaknya perempuan pula. Macam ni. Sebab yang ini Ali. Kalau misal kata yang sini Aminah, bukan Ali, kita padam Aminah. Okey. Jadi bahagian murni tetap dua keadaan, sama ada 1/4 atau 1/8. Bahagian aziz, dia akan dapat. Cuma berapa nilai itu, sama ada dia dapat baki daripada murni, iaitu kita andaikan Aminah ini tiada, bukan waris, bermakna murni akan dapat 1/4 kerana Siddiq tidak ada anak. Dan Aziz, adik-beradik kepada Siddiq, akan dapat baki. Berapa bakinya? 3/4. Ini andai misal kata Aminah mati, bukan waris. Andai misal kata Aminah ini hidup dan dikira sebagai waris, maka bahagian murni bukan 1/4, tetapi 1/8. Kerana status Siddiq ada anak. Dan Aminah dapat berapa? 1/2. Kerana anak perempuan seorang. 1/2, 1/8. Ada tak baki? Adalah. Sini kalau kalikan dengan 4, sebab nak cari pembawah 8, atas kali 4. 4 tambah 1, 5. Ada tak baki? 3. 3/8 untuk Aziz. Jadi kedua-duanya dapat. Cuma bahagian tu kena tunggu Aminah lahir. Kalau yang lelaki tadi, Aziz memang confirm tak dapat. Kalau misal kata Ali lahir dan dikira sebagai waris. Jadi sementara menunggu Aminah ini lahir, boleh tak murni dan juga Aziz menggunakan harta pusaka Siddiq? Boleh. Maksimum hanya 1/4 bagi murni. Dan juga hanya minimum, maksimum adalah 1/4, kemudian ada 3/8 bahagian Aziz. Aziz ini dia tak boleh guna lebih daripada 3/8. Kerana itu had yang mana dia menganggarkan Aminah ini akan ada. Jadi bahagian aku tetap dapat cuma 3/8. Andai misal kata harta Siddiq ada 8,000, Aziz cuma boleh guna 3,000 sahaja. Sampailah tunggu Aminah ni lahir. Kalaulah Aminah ni tak lahir, ada tak baki lagi? Ada baki lagi 3/4. 3/4 kalau kalikan dengan 2, 6. 6/8. Ambil lagi 3,000-nya. Sebab confirm Aminah bukan waris. Tapi kalau macam kata Ali tadi, lelaki, bermakna Aziz ni dia tak boleh guna langsung harta Siddiq sehingga tunggu Ali lahir. Sebab kalau dia guna, boleh jadi Ali hidup dan dia dah termakan harta pusaka orang lain. Ditunggu-tunggu lahir ke tidak ni, hidup ke tidak ni, 5 bulan dia tunggulah kakak iparnya ni, dah bersalin belum, dah bersalin belum, dah bersalin belum. Selagi tak bersalin, dia tak boleh guna. Sekali bersalin tapi mati, tak dikira sebagai waris, tak ada tanda-tanda hidup, baru dia boleh guna bahagian dia berapa? 3/4. Kerana isteri murni dapat 1/4. Jelas ya?
soalan lagi? Kalau tak ada, saya nak kongsi satu cerita. Cerita daripada sahabat-sahabat yang sama-sama dalam satu pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Kami dalam satu pertubuhan diberi nama Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Ada lebih kurang tak sampai 50 orang ahli satu Malaysia. Dan ada di kalangan ahli-ahli yang bercerita, dan mereka kebanyakannya mengajar, kuliah dan juga menguruskan harta pusaka. Jadi banyak kes-kes yang mereka kendalikan. Ada satu kes yang baru saja diceritakan dalam grup tu di sebuah tempat. Kes di mana arwah ini, si mati ini pernah mewakafkan sebahagian tanah untuk dibina surau. Dan surau pun dah dibina, dan surau pun memang dah digunakan untuk solat oleh jemaah harian. Cuma silapnya arwah ini dia tak pindah nama, tak potong nama, tak warta sebagai tanah wakaf. Maka matilah pemilik tanah ini, anak kepada owner tanah, si mati, menuntut hak tanah tadi dengan sebab dia mengatakan ini tanah ayah saya dan saya adalah waris berdasarkan geran. Ini geran, nama ayah saya, geran peribadi, geran atas nama peribadi, tanah peribadi, bukan tanah wakaf katanya. Dan kes ni benar-benar berlaku. Surau yang dah dibina, yang dah digunakan selama ini untuk jemaah solat, dia tak roboh, dia renovate menjadi rumah dia. Ini kisah betul. Sampai tahap macam tu kritikalnya isu pusaka di kalangan umat kita. Kita kena faham, segala harta yang kita dah pindah milik, walaupun belum ada hitam putih, dari segi hibahnya, dari segi wasiatnya, dari segi wakafnya, maka dia akan berpindah milik kepada penerima. Bila cukup syarat rukun dan juga syarat sahnya, maka sah harta tersebut dah dipindah milik kepada penerima. Hibah contoh, waktu kita hidup, Long, tanah yang dekat ujung kampung ada seekar, yang tu ayah bagi dekat kamu. Ni ayah kata ni, itu bermakna hibah. Angah, tanah yang dekat ujung sana pula 1 ekar, ayah bagi dekat kamu seekar. Adik bongsu 3 orang adik-beradik, semua lelaki. Adik, tanah yang dekat rumah ini ada seekar dengan rumah-rumah ni, ayah bagi dekat kamu. Dikira hibah ke tidak? Hibah. Dah tukar nama belum? Belum. Mati ayah ni, 3 tanah ini termasuk rumah, dah bukan lagi sebagai harta pusaka. Bukan lagi harta pusaka. Ini kalau hibah kepada waris semasa hidup, senang. Kalau wasiat, nak hitam putih ke tidak? Hukum tak mewajibkan hitam putih. Tetapi undang-undang kita di Malaysia, kita nak cerita tentang undang-undang. Undang-undang kita dekat Malaysia diguna pakai nama yang ada dalam geran. Mati dia akan jatuh kepada waris. Walaupun masih hidup si mati dah wakafkan tanah tu. Walaupun masih hidup si mati dah wasiatkan, dah hibahkan kepada orang lain. Kalau wasiat sekalipun, kalau tak ada hitam putih, waris boleh menyangkal. Apa bukti ayah bagi dekat kamu, wasiat kepada kamu, apa hitam putih? Apa saksinya, siapa saksi? Kalau jenuh kita sebagai penerima wasiat, ini cabaran kita. Kalau misal kata kita memang betul penerima wasiat, dan semasa arwah hidup dia memang cakap, nanti kalau ayah mati, kalau Pak Man mati, Wak mati, kamu ambil 1 ekar yang dekat ujung kampung tu. Dia cakap dengan anak saudara dia. Anak saudara ni waris ke tidak? Tidaklah kalau ada anak. Jadi bila matilah si mati ini, tanah yang 1 ekar itu menjadi milik anak saudara, kerana dah diwasiatkan. Cukup syaratnya tidak lebih daripada 1/3, bukan kepada ahli waris, bukan kepada perkara-perkara yang maksiat, dan bukan yang menyusahkan kepada waris. Maka adik-beradik, anak betul kepada si mati, tak boleh tuntut lagi dah. Walaupun dekat undang-undang di pejabat pusaka, dia boleh fight. Ini tanah arwah ayah saya. Saya sebagai waris, saya boleh tuntut.
Dia boleh buat macam tu. Boleh makan harta batil. Makan harta batil. Jadi anak saudara ni macam mana dia nak membuktikan? Satu kaedah, dia kena pergi ke mahkamah syariah. Dan ini antara peranan mahkamah syariah untuk mengesahkan sesuatu hibah dan juga sesuatu wasiat. Cukup ada dia punya saksi mengatakan betul arwah ni pernah memberikan tanah ni kepada si Fulan bin si Fulan. Maka mahkamah memutuskan dia menerima harta ini atas nama hibah dan terkeluar harta ini daripada faraid. Jadi pusaka dah tak termasuk lagi tanah tersebut. Itu kalau misal kata ada waris yang nak fight, nak menyangkal, kita kena buktikan di mahkamah. Jelas? Allahu a'lam. Kembali kepada tadi, cerita tadi. Dia renovate surau tadi buat rumah dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita ni sebab tu kita hidup. Nak berbuat baik, kena ada ilmu. Maksudnya apa? Kita nak bagi dekat orang, nak bagi dekat masjid, nak bagi dekat surau, nak niat untuk wasiat sekian. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu maksudnya apa? Kena tahu pengurusan. Okay, aku nak buat ni, aku kena buat segera ni pengurusan. Kalau tak aku mati, harta ni termasuk harta pusaka aku. Anak-anak aku ni boleh tuntut. Dia bukan hanya menyusahkan kepada waris, bahkan membuka ruang kepada waris untuk berlaku zalim. Mengambil hak orang lain masuk ke dalam bahagian faraid dia. Sebab tu kita bila kita hidup, cakna pusaka ini bukan hanya pada waris. Ayah mati baru nak sibuk-sibuk cerita tentang pusaka. Tidak. Kita yang hidup juga kena cakna, kena peka dengan pusaka. Bagaimana caranya? Kita kena ada sekurang-kurangnya satu fail peribadi kita. Kita hidup ni, saya kena ada satu fail. Dalam fail tu kena ada segala salinan aset yang saya ada. Geran tanah, geran rumah, apa lagi, geran kereta, geran motor, salinannya semua masukkan dalam fail. Dalam fail tu juga saya kena senaraikan siapa waris saya. Kalau aku mati, aku ada isteri seorang, isteri aku, ayah ada lagi, ibu ada lagi, anak lelaki 5 orang, anak perempuan seorang. Masukkan, kira masukkan dalam fail. Dan setiap waris itu masukkan dia punya salinan IC mereka. Kalau hubungan dengan anak, masukkan sekali salinan surat beranak, bukti dia sebagai anak. Kalau waris itu isteri, masukkan sekali salinan sijil nikah, bukti dia adalah isteri kita. Masukkan. Kalau kita ada hutang, catat juga. Berapa hari tertinggal puasa 2 tahun lepas, ada baki lagi 8 hari. Masukkan. Ada hutang dengan Pak Man, berapa ribu, 8,000, masukkan. Semuanya ini persediaan kita, tanggungjawab kita kepada harta pusaka kita bila kita mati nanti. Jadi bila kita mati dalam keadaan kita bersedia, keadaan begitu, anak-anak waris-waris kita akan mudah untuk menguruskan. Tinggal buka fail, oh tahu dah. Oh ayah ada hutang sekian, bayar, tolak siap-siap. Ayah ada wasiat. Wasiat kepada siapa ni? Wasiat kepada adik kita yang bukan anak betul, anak angkat. Boleh ke tidak? Boleh, kerana bukan waris. Atau wasiat kepada menantu. Boleh, dengan syarat tidak lebih 1/3, bukan kepada ahli waris, bukan perkara maksiat dan tidak menyusahkan ahli waris. Tolak. Ada hutang, tolak. Barulah bakinya tertakluk pada hukum faraid. Oh, tanah ayah banyak ni, ada 3 ekar, 3 geran. Tinggal terus submit. Kita 3 tempat untuk berurusan. Satu di Amanah Raya Berhad. Yang kedua, pejabat pusaka kecil di pejabat tanah di tingkat bawah. Yang ketiga, di mahkamah sivil. Amanah Raya melibatkan harta ahli yang tidak lebih 600,000. Duit, saham, kenderaan juga termasuk dalam harta ahli. Unit pusaka kecil yang mana melibatkan harta alih dan tak alih. Sama ada duit ataupun ada tanah. Harta tak alih ni tanah, rumah, ada saja tidak lebih 2 juta, maka urusannya di unit pusaka kecil, pejabat tanah. Lebih daripada 2 juta harta si mati, maka urusannya di mana? Mahkamah Tinggi Sivil. Bukan keseluruhan harta, tidak. Selepas ditolak hutang, selepas ditolak pengurusan jenazah, selepas ditolak wasiat jika ada, berapa baki yang ada?
2 juta ngam-ngam, maka urusannya di pejabat pusaka kecil. Lebih di mahkamah tinggi. Kalau melibatkan duit saja, tidak lebih 600,000 di amanah raya Berhad. Jadi nak uruskan tu kena submit segala butiran-butiran si mati, siapa warisnya, kita kena upload dalam sistem MyTab, apa ke namanya. Masukkan nama si mati, siapa warisnya, kemudian apa asetnya, kemudian berapa bahagian dan sebagainya. Kemudian print out, keluarkan print, kemudian pergi dekat Pesuruhjaya Sumpah atau depan mahkamah, stop stamping, mengatakan butiran-butiran ini sah dan diakui benar. Barulah hantar ke pejabat pusaka kecil. Kalau melibatkan harta tidak lebih 2 juta, melibatkan tanah, tunggu dalam sebulan 2 bulan, panggil untuk bicara kuasa, panggil waris-waris yang terlibat. Kemudian barulah urusan itu selesai, tunggu geran baru atas nama orang yang baru. Ini kalau dia buat segera. Kalau dia buat lambat, saya bagi contoh, anggap ini geran tanah. Geran tanah milik si mati yang mati tahun 2000. Contoh namanya Ahmad. Ahmad mati 2000. Sekarang 2024. Berapa tahun dah? 24 tahun. Andai misal kata lepas saja mati warisnya terus uruskan, maka akan keluar geran baru. Dan pada ketika itu nama atas geran baru adalah waris ketika itu. Contoh, ada isteri, ada seorang anak lelaki, ada seorang anak perempuan. 3 orang tu saja waris yang ada. Tetapi diuruskan pada tahun 2024. Yang mana berlaku dah kematian berlapis. Kematian isteri kepada Ahmad tahun 2021. Kematian anak kepada Ahmad tahun 2005. Sampai 2024, bila cek, ada 10 kematian. Waris terdahulu. Waris terdahulu. Kita kena kira satu persatu daripada setiap kematian. Macam kes tadi. Kes tadi yang anak dalam janin. Hidup sekejap, maka ada 2 kematian. Kena cerita waris sidik siapa, waris janin siapa. Kalau ada 10 kita kena lakarkan dan kira setiap ahli waris, setiap kematian yang ada. Asalnya satu geran tadi kita punya urusan melibatkan 3 waris saja, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Tetapi bila diuruskan pada tahun 2024, boleh jadi geran ini tadi dalamnya ada 50 nama waris. Susah ke senang nak buat tu? Susah. Sebab tu jangan tangguh. Jangan tangguh dalam urusan pusaka. Kuliah ni bukan hanya nak mengajar. Kuliah-kuliah faraid kami bergerak ni, dakwah kuliah faraid ini bukan hanya nak sedar tentang hukum semata-mata. Bukan nak sedarkan tentang ini bahagian ayah banyak ni, ibu banyak ni, tidak. Tetapi yang lebih utama kita nak sedarkan masyarakat, jangan ambil ringan tentang urusan pusaka. Berlaku kematian, urus segera. Buang jauh-jauh persepsi kubur merah lagi sibuk cerita tentang pusaka. Buang jauh-jauh. Kerana mindset itu adalah hari ini nilai aset umat Islam yang dianggap beku kerana tidak diuruskan hampir 90 bilion. Bukan sikit jumlah 90 bilion. Kalau susun duit singgit-singgit tu, saya ingat daripada Perlis sampai ke Johor tu ada lagi baki duit 90 bilion. Harta umat Islam yang dianggap beku sebab atas nama orang mati. Kita ni bila kita anggap pusaka, tunggu pengambilan daripada kerajaan tanah tu baru sibuk-sibuk nak buat pusaka. Tanah ada tapi nama atuk. Bila ada kerajaan umumkan nak ambil alih untuk bina highway dengan pampasan yang tinggi 2 juta, harga tanah 200,000. Kerajaan nak ambil alih, nak buat highway bayar 2 juta. Masa tu baru kelang kabut. Nak jual tak boleh atas nama mati. Dan geran ini tadi, bila kita nak buat pengurusan, tak boleh masukkan nama orang mati. Mesti kena masukkan nama orang yang hidup semasa pengurusan itu dibuat. Bermakna kalau berlaku 10 lapis kematian, nama orang yang mati selepas Ahmad ni tadi tak boleh masuk. Jadi masukkan nama siapa? Waris mereka. Itu yang tadi sepatutnya 3 nama sahaja ada dalam geran, dikira sebagai waris, jadi 50 nama. Sebab nak cari siapa waris, itu kalau kita nampak mudah, senang urusan. Hakikatnya
Nak mengumpulkan satu waris kematian ini bukan mudah. Ada yang boleh bagi kerjasama, ada yang tak nak bagi kerjasama. Ada yang minta IC, saya nak IC pun tak bagi. Dia ingat kita scammer ke apa. Padahal kita nak uruskan pusaka dia. Ini cabaran-cabaran. Jadi jangan cari masalah lah, senang kata. Jangan timbulkan masalah. Kita ni kalau boleh bila kita mati ni, menyenangkan waris-waris kita. Dan ingatkan kepada waris, ayah mati nanti cepat uruskan tentang faraid. Kita tahu hukum pelaksanaan faraid itu wajib, fardu ain. Orang tanya wajib tu bila Ustaz? Kalau sembahyang tahu waktunya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Kalau puasa tahu wajib pelaksanaan tu bila? Bulan Ramadan. Masuk sahaja satu Ramadan nampak anak bulan atau cukup hisab 30 hari Qamariyah, maka wajib puasa. Itu pun siang hari. Haji pun sama begitu juga. Tahu waktunya bila, tempatnya kat mana. Ada syarat-syaratnya bagi yang mampu. Tetapi pelaksanaan faraid ini bila Ustaz? Bila wajibnya pelaksanaan? Bila harta si mati nak digunakan. Maka pada ketika itu wajib pelaksanaan faraid. Andai misal kata harta si mati 10 tahun tak diusik langsung, maka belum wajib pelaksanaan faraid. Kerana harta si mati belum digunakan. Tetapi kebiasaan kita, mati pagi, petang dah guna dah. Kereta si mati. Silap-silap ada yang advance, kad ATM tu pergi ke bank cucuk siap-siap. Ayah mati pagi, tengah hari anak dah keluar dah. Sebab tahu PIN, keluarkan maksimum 10,000 boleh keluar, 10,000 je keluar. Ketika itu dah berlaku kewajipan pelaksanaan faraid. Ingkar rujuk pada surah An-Nisa ayat yang ke-13, 14. 11, 12 Allah cerita bahagian pusaka setiap waris. Ayat yang ke-13 Allah memberi garakan, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilul jannah tajri min tahtiha al-anhar. Dimasukkan ke dalam syurga bagi orang yang mengikut, patuh, taat dengan perintah Allah, yang mana ayat sebelumnya berkait tentang pembahagian pusaka. Ayat selepas itu, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Maka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, kekal ia ke dalamnya. Pelaksanaan tu wajib, bukan pilihan. Bukan bila dah gaduh ahli waris baru nak kembali kepada faraid. Bukan bila dah bergaduh, dah berkelahi baru nak rujuk dengan ustaz. Ustaz, ni saya ni ada masalah sikit dah. Kenapa? Kami bahagi harta macam ni sekian, tapi yang ni tak setuju, yang tu tak setuju. Memanglah saya kata, sebab bahagi ikut suka kamu je. Siapa yang bahagikan harta ni mengikut faraid? Allah. Kita ada kat dunia ni, jam saya, telefon saya milik siapa kat dunia ni? Waktu saya hidup. Milik saya ni atas nampak macam tu je, zahir je. Batinnya milik siapa? Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Kita ni semua milik Allah. Ma siwallah, selain daripada Allah, semua milik Allah. Tuannya adalah Allah. Bukan sahaja Tuan, Tuhan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tuhan, bukan Tuan saja. Bila kita mati, kita nampak kebanyakan kita anggap, oh ni harta pusaka bapa aku, sekali aku nak guna apa? Tidak, belum jadi milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Ada hak tanggungjawab kita, kewajipan kita sebagai waris nak kena buat dengan harta ni. Apa dia? Pengurusan jenazah, hutangnya, wasiatnya jika ada, tolak dulu. Ada baki, baru faraid. Dan faraid pula bukan suka-suka kita. Kau banyak ni, aku banyak ni. Satu untuk kau, satu untuk aku. Bukan. Allah yang tentukan. Fariyadatan minallah. Ketetapan daripada Allah. Yusikumullahu fi auladikum. Yusi itu, kata ulama tafsir, memberi maksud mewajibkan. Allah memerintahkan kepada kamu tentang faraid bagi anak-anak kamu. Lizakari mithlu hazil unsayan. Bagi golongan lelaki 2 bahagian, bagi golongan perempuan 1 bahagian. Semat kat belakang, ini tidak adil. Kita bukan kita yang tentukan. Dan kita kena yakin. Walaupun dalam hati kita rasa macam tak puas hati. Tapi keimanan kita kena ada keyakinan ini adalah ketentuan daripada yang maha adil.
Kalau kita rasa adil kita ini, kita rasa adil tak? Tak. Ada orang tak puas hati dengan keputusan kita. Tetapi bila Allah yang menentukan langsung, Allah yang maha adil. Dan tak ada lagi yang seadil-adil Allah, itulah yang terbaik. Walaupun dalam hati kita rasa macam, kenapa aku punya sikit, abang punya banyak. Tetapi jangan sampai hilang iktikad, keyakinan kita, keimanan kita bahawasanya ini hukum-hukum daripada Allah dan Allah yang menentukan. Dan kita yakin ini yang paling adil dalam kekuasaan Allah, dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang hidup, andai misal kata kita ada anak angkat, kita ada menantu yang baik dengan kita, itulah yang kena rancang. Kita tahu kalau aku mati dia tak dapat harta aku. Jadi waktu kita hidup, rancang sama ada nak bagi hibah ataupun wasiat. Jadi bila kita mati, dia dapat, anak-anak betul kita pun dapat. Berlaku tak pergeseran antara mereka? Tak tahu lah. Kita kena bijak. Sebab tu nak kata cakna pusaka ni bukan hanya melibatkan orang dah mati saja baru kita nak cakna. Tak. Kita hidup ni pun dah kena cakna. Kena ambil peduli tentang pusaka kita kalau kita dah mati nanti. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Anda itu kasar bahasa, itu kurus hati tuan-tuan dan itu puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.